Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Lafu. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 85, jangan suka campur urusan orang lain. Wahai saudaraku, awas anda dari mencampuri urusan orang lain yang sama sekali tiada kena-mengena denganmu. Jangan juga suka memperbanyak sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan bersumpah melainkan dalam keperluan sedang anda benar pula. Jagalah dirimu dari berkata dusta pada semua bicaramu, kerana berdusta itu bertentangan dengan keimanan. Juga jauhi dirimu dari mengumpat, membawa mulut banyak bergurau. Jauhilah semua kata-kata yang buruk dan tahan lidahmu dari percakapan yang kotor, keji, sebagaimana anda menjaganya dari berbicara yang tercela. Selalu ingat dahulu sebelum berkata apa-apa. Jika baik, teruskan, dan jika sebaliknya, berdiam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalam ibni Adam alaih la lahu illa zikrullah au amran bil ma'ruf au nahyan 'anil munkar. Semua bicara anak Adam dikira atasnya, bukan buatnya, kecuali zikir kepada Allah atau menyuruh berbuat baik dan mencegah daripada mungkar. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu imra'an qala khairan faghanim aw sakat an syarrin fasalim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang berkata baik lalu dia mendapat manfaatnya, atau dia menahan diri dari berkata yang jahat lalu terselamat dari dosanya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yulqi laha balan yahwi biha ab'ada minas suraya. Sesungguhnya seseorang itu akan berbicara dengan satu kalimah buruk yang tiada disengajakan, yang tidak dianggap sebagai perkara yang buruk, yang kerananya ia dilontarkan ke dalam neraka lebih jauh dari bintang suraya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu bahawa mulut dan lidah merupakan nikmat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana antara makna mensyukuri daripada nikmat itu adalah menggunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, cara untuk mensyukurinya adalah dengan mentaati perintah Allah dengannya. Khususnya lidah, yang mana disebutkan bahawa banyak afah, banyak kemudaratan yang datang melalui lidah, maka lebih-lebih lagi perlu untuk kita berjaga-jaga dengan nikmat lidah ini, kerana melalui lidah ini akan datang banyak manfaat. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak dijaga akan mendatangkan banyak mudarat ataupun perkara-perkara yang menghancurkan. Dan Imam Ghazali rahimahullah
dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam bab Al-Muhlikat, perkara-perkara yang menghancurkan manusia, telah menuliskan hingga kurang lebih ada 20 perkara daripada kemudaratan lidah. Yang mana salah satu cara untuk terselamat daripada kemudaratan lidah adalah untuk mengetahui apakah kemudaratannya, sehingga kita mampu untuk mencegah daripada tergelincir dalam melakukan perkara tersebut. Iaitu mempelajari apakah perkara-perkara yang boleh datang daripada lidah itu, perkara-perkara mudarat yang boleh datang daripada lidah itu akan menyebabkan seseorang itu lebih berjaga-jaga sehingga tidak tergelincir melakukan perkara-perkara tersebut. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa Luqman Al-Hakim yang berasal daripada, yang disebutkan dalam riwayat bahawa ia berasal daripada kota Habasyah. Beliau hidup di zaman Nabi Dawud ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam. Maka Nabi Dawud melihat bahawa Luqman Al-Hakim, yang mana gelarannya Al-Hakim itu bermakna orang yang bijaksana. Apabila Nabi Daud melihat bahawa Luqman ini mempunyai kebijaksanaan, maka Nabi Daud melantik Luqman ini, Sayyidina Luqman, untuk menjadi menteri ataupun menerajui daripada pemerintahan dalam kerajaan Nabi Daud AS. Maka dalam sejarah Islam ada 3 orang yang hebat yang berasal daripada negara Habasyah, itu Ethiopia. Yang pertama Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, yang kedua Raja Najasyi yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Luqman Al-Hakim yang hidup di zaman Nabi Daud. Kesemua mereka itu walaupun daripada segi yang ini mereka berkulit hitam, akan tetapi diberikan kebijaksanaan, diberikan akal fikiran yang bernas dan tajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan bahawa salah satu sifat yang dimiliki oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim ini, sehingga dia diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kerana banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah, kebijaksanaan, sehingga dia mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan antara sifatnya adalah kathirus samt. Antara sifat Sayyidina Luqman ini, dia banyak berdiam diri, tidak banyak bertutur perkara-perkara yang tidak ada keperluan. Dan diamnya Sayyidina Luqman itu bukanlah untuk dia berkhayal, akan tetapi ataupun berangan-angan kosong, akan tetapi diamnya itu dalam memikirkan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang yang bijaksana. Dan orang yang paling sempurna kebijaksanaannya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kathirus samt. Nabi tidak bercakap kecuali yang penting. Mutawasilul ahzan, yang ini sentiasa memikirkan tentang keadaan umat baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan bahawa Sayyidina Luqman Al-Hakim, dia ada bekerja dengan satu orang. Ini sebelum mungkin dia bekerja dengan Nabi Daud, dalam pemerintahan Nabi Daud. Maka sebelum itu dia bekerja dengan satu orang. Maka tuannya itu menyuruh kepada Luqman ini untuk menyembelihkan seekor kambing, dan diperintahkan agar dibawa kepadanya, iaitu kepada tuannya itu, 2 anggota yang paling sedap untuk dimakan, ataupun 2 bahagian yang paling sedap untuk dimakan. Maka kambing ni ada banyak bahagian sedap, peha dia, rusuk dia dan sebagainya. Akan tetapi bila kambing itu sudah siap dimasak, yang dibawa oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim adalah bahagian lidah dan hati. Dibawa kepada tuannya lidah dan hati untuk dimakan. Maka tuannya agak pelik dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim. Akan tetapi tidak dikomen apa-apa. Maka keesokan hari disuruh untuk melakukan perkara yang sama. Disuruh untuk disembelihkan seekor kambing dan dibawakan bahagian. Keesokan hari tuannya mengatakan, bawakan kepada aku bahagian yang paling tak sedap,
Hari pertama tu disuruh untuk bawakan bahagian yang paling sedap. 2 bahagian yang paling sedap. Jadi dibawa lidah dan hati. Keesokan hari disuruh sembelih lagi seekor kambing, tapi disuruh bawa bahagian yang paling tak sedap. Masih juga dibawa oleh Luqman Al-Hakim itu kepada tuannya, lidah dan hati. Maka majikannya pun bertanya, kenapa? Ya, ini hari pertama aku suruh bawa bahagian yang paling sedap, kamu bawa lidah dan hati. Hari yang kedua aku suruh bawa bahagian yang paling tak sedap, pun kamu bawa lidah dan hati. Kemudian Luqman Al-Hakim mengatakan kepada majikannya bahawa lidah dan hati ini yang paling banyak membawa kebaikan kepada manusia, dan pada waktu yang sama juga kalau disalahgunakan ianya banyak mendatangkan mudarat kepada manusia. La ilaha illallah. Disebutkan dalam pepatah syair, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Sesungguhnya hakikat perkataan itu terletak di dalam hati, akan tetapi dijadikan lidah ini sebagai laluan untuk meluahkan apa yang terdapat di dalam hati. Sehingga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan perkara yang baik ataupun berdiam diri. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan perkataan mereka, dalam perbincangan mereka, dalam perbualan mereka, kecuali orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, ataupun menyatukan ataupun mendamaikan orang-orang yang sedang bertelingkah di antara satu dengan yang lain. Maka di dalam perbicaraan seperti itu, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebajikan dan sebagainya, ataupun mendamaikan orang yang bergaduh, yang bertelingkah, di dalam itu terdapat kebaikan. Adapun selain daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebaikan. Maka hendaklah kita memeriksa diri kita ni, sama ada kita ni perkataan kita membawa kepada kebaikan ataupun sebaliknya. Sehingga disebutkan di sini, in kana al-kalam min fiddah fasukut min dhahab. Kalau percakapan seseorang itu boleh dinilai sebagai perak, maka diamnya seseorang itu dianggap ataupun dinilai sebagai nilainya itu seperti emas. Dari apa kita jaga kita punya lidah? Daripada berdusta, kerana dusta itu bertentangan dengan keimanan. Al-mu'min la yakdzib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini seorang yang benar-benar beriman itu dia tidak akan menipu. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya hanya saja orang yang berdusta itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi berdusta itu bertentangan dengan keimanan. Hendaklah seseorang itu iyyakum wal kadhib, berjaga-jagalah, berwaspadalah kamu daripada berdusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, kerana penipuan itu akan membawa kamu kepada kemungkaran. Wa innal fujur yahdi ilal nar, dan kemungkaran itu akan membawa kamu kepada api neraka. Wa ma zala ar-rajul wa la yazalu ar-rajulu yataharra al-kadhib hatta yuktabu 'indallahi kadzdzabah. Dan seseorang itu apabila dah membiasakan dirinya untuk berdusta, maka dia akan sehingga pada satu keadaan dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang yang berdusta. Waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Naam, jauhilah dirimu dari mengumpat, membau mulut, banyak bergurau. Jauhilah semua kata-kata yang buruk dan tahan lidahmu daripada percakapan yang keji, sebagaimana anda menjaganya dari berbicara yang tercela. Selalu ingat dahulu sebelum berkata apa-apa, jika baik teruskan, dan jika sebaliknya diam. Qul lillati hiya ahsan wa qul li'ibadi wa qul lillati hiya ahsan. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, katalah yang terbaik di kalangan perkataan-perkataan yang baik. Naam, maka di dalam berdiam diri itu terdapat manfaat ataupun keselamatan.
Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati orang yang berkata baik lalu dia mendapat manfaatnya, ataupun berdiam diri daripada berkata yang tidak baik dan terselamat daripada dosanya. Maka berdiam diri itu lebih selamat untuk kita. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad menyebutkan, jangan menuju melainkan ke tempat yang baik sahaja. Wahai saudaraku, ingat jangan sampai anda membawa tumit kakimu melainkan ke tempat-tempat yang baik dan yang diperlukan. Dan bila berjalan, jangan terlalu cepat dan jangan bergaya dalam jalanmu dan jangan menyombong supaya anda tiada jatuh dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika marah, jangan marah jika ada orang yang berjalan di hadapanmu dan jangan memastikan ada orang yang menjejaki langkahmu dari belakangmu, iaitu bodyguard. Kerana semua itu adalah dari kelakuan orang yang menyombong diri. Jangan banyak menoleh ketika berjalan dan jangan berhenti di jalanan kerana semata-mata hendak ambil tahu urusan orang lain. Adalah Rasulullah SAW ketika berjalan, satu-satu langkahnya seolah-olah sedang turun dari tempat yang tinggi. Jika dipanggil dari belakangnya, beliau berhenti dan tiada menoleh. Diingatkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad selepas menyebutkan tentang kepentingan menjaga lidah. Diingatkan pula untuk kita menjaga sehingga kaki kita ini tidak melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga daripada adab ketika berjalan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Iaitu langkah, berjalanlah dengan cara yang bersederhana. Ini jangan kita berjalan dengan angkuh, dengan bangga diri. Ini berjalan dalam keadaan yang sederhana, iaitu tidak menunjukkan kita ni orang yang berbangga diri ataupun takabur ataupun terlampau, iaitu terlampau lemah. Ini merupakan nasihat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya. La ilaha illallah. Jangan kita berjalan dengan keadaan jalan orang yang sombong ataupun nak tunjuk bahawa dia ni hebat. Maka adakah dengan menundukkan kepala itu sebagai satu tanda kita merendah diri dan tawaduk, ataupun hanya dengan memandang ke hadapan tidak menoleh kiri dan kanan itu sebagai tanda seorang yang rendah diri? Ianya merupakan salah satu tanda, iaitu memandang ke hadapan ataupun memandang ke tanah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini kebanyakan masa baginda apabila berjalan melihat ke arah tanah. Akan tetapi itu bukan hakikat tawaduk. Hakikat tawaduk itu adalah di dalam hati. Jangan sampai kita tertipu dengan syaitan sehingga kita melakukan sesuatu perkara yang luarannya nampak elok, nampak macam orang yang tawaduk, tapi pada hakikatnya hati itu kosong dari sifat at-tawaduk. Kerana tidak ada makna daripada amalan zahir kalau tidak dihiasi dengan amalan batin. Tidak ada guna kalau kita ini dipuji oleh orang kerana dari luarnya itu nampak macam baik, tapi hakikatnya di sisi Allah, Allah mengetahui bahawa keadaan sebenar hati seseorang itu tidak baik. La ilaha illallah. Maka kita nak dinilai baik itu oleh Allah dan bukan oleh manusia. Banyak mana pun manusia mengatakan kita baik, tapi kalau Allah kata kita tak baik, waliyadzubillah, itu bukan baik. Akan tetapi kalau semua orang mengatakan orang ni nampak macam tak bagus je, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang ini bagus, maka cukup penyaksian daripada Allah. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sifat hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan antara sifat yang pertama disebutkan Allah daripada banyak-banyak sifat Ar-Rahman, Ibadur Rahman, hamba Allah itu di dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan tentang cara jalannya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba Ar-Rahman itu apabila mereka berjalan dengan keadaan lemah lembut di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Hatta bumi itu dipijak dalam keadaan yang lembut untuk tidak menyakiti daripada bumi, walaupun bumi itu tidak bernyawa, tapi disebabkan menghormati setiap daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk ciptaan Allah, maka hatta bumi yang dipijak itu pun tidak dipijak
dengan niat untuk iaitu takabur, bangga diri ataupun untuk menyakitkan perkara-perkara yang berada di bawah tapak kakinya. La ilaha illallah. Maka apakah hakikat tawaduk? Maka hakikat tawaduk itu adalah merasakan dirinya itu tidak ada apa-apa, melainkan melalui kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Bukan dengan pandang bawah, bukan dengan tidak menoleh kiri dan kanan, ataupun bukan dengan membuat muka yang ini seakan-akan yang ini seorang yang tawaduk dan sebagainya. Seperti mana memberi itu sifatnya tangan, bercakap itu adalah sifatnya lidah, menghidu itu merupakan sifatnya hidung, maka sifat tawaduk itu merupakan sifat-sifat baik hati. Hati ni ada sifat yang baik, ada sifat yang tak baik. Bangga diri, sifat buruk. Buruk sangka, sifat yang buruk. Tidak ikhlas, sikap buruk. Hasad, sikap buruk. Adapun tawaduk, berbaik sangka dan sebagainya, itu merupakan sifat-sifat yang baik daripada hati, yang perlu kita berusaha untuk menghiasi hati kita ini dengan sifat-sifat yang baik tersebut. Dan antaranya seperti yang disebutkan adalah dengan bersifat tawaduk, rendah diri, baik daripada luaran dan juga dalaman, iaitu kita bersederhana dalam cara kita berjalan, dan pada waktu yang sama itu kita berjalan dalam keadaan sederhana. Kerana apa? Kerana tidak merasa diri kita ni hebat, ada apa-apa nilai. La ilaha illallah. Sebab itu antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah dalamanku, hatiku itu baik, lebih baik daripada luaranku, dan jadikanlah luaranku itu juga baik. Diminta kebaikan oleh Rasulullah dalaman dan luaran, akan tetapi yang lebih diberi perhatian ataupun yang diminta pertama adalah agar supaya dalamannya itu baik. La ilaha illallah. Dia tak rasa keturunannya itu membawa kemuliaan kepada dia. Dia tidak merasa amal ibadah yang dilakukan itu membawakan kemuliaan kepada dia sehingga dia perlu untuk berbangga ke atas orang lain. Dia tidak rasa iaitu harta ataupun pangkat yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan kepada dia itu sebagai satu perkara yang melayakkan dirinya itu untuk berbangga, merasa lebih hebat daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Disebutkan bahawa zaman dulu ada dua orang adik-beradik yang kedua-dua mereka itu adalah ulama, iaitu orang alim yang merupakan juga kekasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang alim dan orang yang salih. Jadi apabila mereka berjalan itu, nampak kesalihan mereka ataupun nampak sifat tawaduk yang ada pada diri mereka. Sehingga sewaktu mereka berdua berjalan, maka seorang ayah yang sedang berjalan dengan anaknya bertanya kepada anak tersebut, adakah kamu kenal dua orang ni? Itu ayahnya nak cek sama ada anak tu kenal tak orang-orang salih. Maka anaknya pun menjawab, oh itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Maka ayahnya bertanya lagi, siapakah mereka berdua? Dijawab lagi oleh anaknya. Kemudian seakan-akan ayahnya itu ingin memastikan bahawa wajah dan cara berjalan kedua orang salih ini benar-benar melekat dalam fikiran anak itu. Maka dicubit sedikit anak itu dan ditanya lagi dengan suara yang lebih kuat, siapakah mereka berdua? Maka dikatakan yang ini nama orang salih itu oleh anak tersebut. Maka ayahnya pun mengatakan ini merupakan ciri-ciri ataupun tanda-tanda wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, iaitu daripada hamba-hamba ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi itu dengan lemah lembut. La ilaha illallah, iaitu sifat ataupun tanda-tanda orang yang tawaduk bila berjalan. Tanda-tanda kekasih-kekasih Allah yang mana apabila kamu melihat kepada mereka, kamu akan ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ru'u dzukirallah. Apabila kamu melihat kepada wajah-wajah mereka, kamu akan ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berjalan yang disebutkan di dalam Al-Quran ini bukanlah yang ini terhad kepada berjalan dengan kaki, akan tetapi dengan apa-apa
mode of transportation, iaitu dalam apa-apa keadaan kita berjalan sekalipun. Mungkin kita berjalan dengan kaki, mungkin kita berjalan ataupun menunggang basikal ataupun motor ataupun kereta ataupun kereta api ataupun kapal laut, kapal terbang dan sebagainya. Ini mana-mana kita pergi, di mana-mana kita berada, berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, al-muhim, kita jalan dalam keadaan yang ini tidak bersikap sombong, tidak angkuh kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan antara adab ketika berjalan juga adalah at-ta'anni. Dalam hadis disebutkan bahawa at-ta'anni minallah, minar rahman wal ajalatu minasyaitan. Iaitu tenang ketika berjalan ataupun dalam melakukan sesuatu urusan itu adalah daripada sifatnya ar-rahman, dan kelang kabut, tergesa-gesa merupakan sifatnya syaitan. Maka perlu untuk kita belajar untuk tenang dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu urusan. Bahkan sifat ini disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang bersifat tenang, tidak gopoh gapah, tidak tergesa-gesa. Ini merupakan sifat yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara adab ketika berjalan juga, kita tahu ke mana arah tuju kita. Bukan kita keluar tanpa ada arah tuju, tanpa mengetahui ke mana kita nak pergi. Orang yang tak ada hala tujuan. Seorang mukmin itu, mereka tahu tujuan mereka keluar, mereka tahu tujuan mereka bermusafir dan sebagainya. La ilaha illallah. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini adalah salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW yang diberikan bendera pada peperangan Uhud. Nabi SAW bertanya, siapakah yang boleh ambil daripada bendera ini dan menunaikan hak bendera ini? Maka Sayyidina Abu Dujanah mengatakan, ya Rasulullah, saya akan ambil bendera tersebut. Maka dia ambil bendera dan berjalan di hadapan musuh dengan jalan yang yakni angkuh ataupun dengan tegak, berani. Tidak ada ketakutan, tidak ada dengan yakni seakan-akan tidak takut kepada musuh, seakan-akan macam rasa berani diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada as-sahabah, yakni jalan seperti ini pada hakikatnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali pada waktu peperangan. Iaitu ada waktu kita boleh berjalan dalam keadaan yakni merasakan diri kita ni hebat, menunjukkan seperti diri kita ni hebat sewaktu peperangan. Kerana pada al-harbu khida'un, kerana peperangan ini adalah tipu muslihat. Memerlukan daripada tipu muslihat, walaupun kadang-kadang hati kita takut, walaupun kita rasa kita ni tak kuat mana, tapi kita tunjuk seakan-akan kita ni kuat agar supaya meletakkan ketakutan dalam hati pihak musuh. Naam, antara adab ketika berjalan juga, jangan marah jika ada orang yang berjalan di hadapan kita. Yakni kalau ada orang jalan depan kita, kita jangan rasa orang ni tak hormat kita. Ataupun seorang anak murid berjalan depan gurunya. Jadi guru itu jangan terasa bila anak murid jalan di hadapannya. Orang muda berjalan di hadapan orang tua. Jangan pula orang tua terasa kenapa anak muda ni tak hormat aku berjalan di hadapan aku. Nah, maksudnya kalau ada orang berjalan di hadapan kita, kita jangan tersinggung. Walaupun pada waktu yang sama, seorang anak murid itu perlu menunjukkan adab di hadapan gurunya. Dan antara adab di hadapan guru, tidak berjalan di hadapan guru. Antara adab anak muda di hadapan orang yang lebih berumur, lebih tua, adalah untuk tidak berjalan di hadapan orang tua dan sebagainya. Wahakadha, adab kepada dua-dua pihak. Sebagai seorang guru, sebagai orang yang lebih tua, tidak tersinggung apabila ada orang jalan di hadapan mereka. Dan pada waktu yang sama, adab bagi seorang murid, seorang anak muda, kalau tidak ada keperluan untuk berjalan di hadapan guru atau orang yang lebih tua itu, maka dielakkan, kecuali bila ada keperluan. La ilaha illallah. Tapi ada kalanya seorang guru itu, kalau tujuannya menegur kepada anak muridnya, jangan berjalan di hadapannya sebagai mengajarkan adab kepada mereka, maka ianya tidak salah untuk seorang guru itu mengingatkan anak murid ataupun menegur anak murid itu akan adab apabila berada di hadapan guru. Tapi
tegur anak murid sebab dia terasa anak murid ni tidak beradab berjalan di hadapannya, itu merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru. Bagaimana pula kalau ada bodyguard? Iaitu kita suka bila ada orang yang kawal kita, ada orang yang tolong, yang berkhidmat kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ada seorang sahabah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahibun na'al Rasulullah. Beliau ni menjaga daripada selipernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga daripada tongkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila Rasulullah masuk ke dalam masjid ataupun menanggalkan seliper Rasulullah, maka akan diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, memegang daripada selipernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkhidmat untuk menjaga seliper. Jadi bila Rasulullah buka seliper, dia akan pegang, dia akan masukkan tangan kirinya itu dalam selipernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah perlu untuk menggunakan seliper, di mana-mana sahaja dia akan terus letak seliper tersebut, sentiasa berada dalam keadaan standby, macam bodyguard ataupun sekarang ni kita panggil sebagai PA, personal assistant. La ilaha illallah. Adakah mempunyai PA ataupun mempunyai bodyguard itu salah di sisi Islam? Tidak salah. Iaitu kalau murid itu nak berkhidmat kepada seorang guru, nak menunjukkan adab sebagai satu penghormatan, satu tanda kecintaan terhadap guru tersebut, maka anak murid itu akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya, seperti mana as-sahabah menunjukkan kecintaan dan kehormatan dan adab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka murid-murid yang juga menginginkan menunjukkan kehormatan, menunjukkan kecintaan mereka kepada guru dan berkhidmat kepada guru itu tidak menjadi satu kesalahan. Seorang as-sahabah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang muqri, seorang yang mempunyai ilmu tentang Al-Quran, iaitu merupakan guru kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ataupun salah satu guru daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi satu kali apabila Sayyidina Zaid bin Thabit sedang naik untanya, maka dipegang tali kendalinya itu oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau zaman sekarang tu macam drivekan lah, tolong drivekan kereta. Jadi dipegang tali kendali itu oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Zaid bin Thabit rasa tak senang. Kerana apa? Kerana Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kena-mengena ahli keluarga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, wahai Abdullah bin Abbas, ini tidak perlu untuk kamu memegang daripada tali kendali tersebut. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Zaid bin Thabit, hakadha allamana ar-rasul an untuk kami menghormati daripada para ulama kami. Beginilah cara yang telah kami yang telah Rasulullah ajarkan kepada kami untuk menghormati daripada para ulama, iaitu sebagai anak murid menghormati kepada guru. Adapun guru ini mereka tidak meminta untuk dihormati ataupun diberikan khidmat seperti itu, akan tetapi kalau dilakukan, maka anak murid itu akan mendapat daripada keberkatan. La ilaha illallah. Dan begitu juga seorang guru bila dihormati, dilayan, maka jangan terburu-buru ataupun jangan terlampau happy, sehingga kan bila anak murid tidak berkhidmat kepada mereka, mereka terasa tersinggung dan sebagainya. Kalau anak murid berkhidmat, alhamdulillah. Kalau mereka tidak berkhidmat, maka kita self-service, kita buat sendiri. La ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh para guru, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan, yakni disebutkan tentang makan, akan tetapi ianya boleh dikiaskan dalam setiap perkara. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu itu kerana Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak berkehendak daripada memberi makan itu apa-apa ucapan terima kasih ataupun pembalasan. Maksudnya apa-apa kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, sama ada kita beri bantuan, beri pertolongan tenaga, beri bantuan waktu, beri bantuan kemahiran kita, ataupun beri bantuan ilmu dan kefahaman dan sebagainya, iaitu kita berikan kerana Allah, kita lakukan kerana Allah, hatta ucapan terima kasih itu kita tidak menunggu ataupun kita tidak merasa ada keperluan untuk mendengar ucapan terima kasih itu daripada orang yang telah diberikan bantuan tersebut. Supaya apa? Supaya kita tak ada ego. Walaupun kita yang banyak memberi manfaat,
kita yang lebih senior, kita yang lebih tua dan sebagainya, akan tetapi kita tak ada sifat ego, mengharapkan terima kasih daripada yang lebih muda ataupun yang diberi bantuan oleh kita. La ilaha illallah. Dan terkadang adanya PA, adanya bodyguard itu adalah agar supaya keadaan lebih teratur. Keadaan lebih teratur dan keadaan lebih terkawal. Kadang-kadang bila tak ada orang jaga, tak ada pengawal dan sebagainya, kadang-kadang dirempuh dan sebagainya sehingga tidak terkawal keadaan. Maka iaitu adanya PA ataupun adanya bodyguard itu supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak dikehendaki. Kemudian disebutkan di sini, jangan banyak menoleh ketika berjalan. Jangan banyak menoleh tanpa ada keperluan. Dan di sini disebutkan bahawa antara adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni walaupun dipanggil daripada belakang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menoleh ke belakang, bahkan akan berhenti sehingga orang itu yang maju ke hadapan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan seakan-akan orang yang turun daripada tempat yang tinggi, iaitu orang yang turun dari tempat yang tinggi itu berjalan dalam keadaan bersemangat. Bersemangat tapi bukan dalam keadaan yang sombong. Allahu Akbar. Dan zaman sekarang ni kita berada di zaman yang banyak perkara-perkara yang mungkar di kiri dan kanan. Jadi banyak perkara-perkara yang ada di sekeliling kita itu benda yang tidak seharusnya kita lihat. Jadi ahsan kita tundukkan pandangan ataupun kurang daripada menoleh kiri dan kanan. Dan tak perlu untuk nak ambil tahu juga banyak perkara-perkara yang ada di kiri dan kanan kita. Kadang kita sibuk tengok kat sana, tengok sibuk sini. Jadi gambar-gambaran itu semua tersave di dalam fikiran kita, sehingga perkara-perkara itu terkadang bila kita melakukan ibadah, dia flashback, dia bermain sendiri dalam fikiran kita. Maka kita tidak perlukan daripada perkara-perkara tersebut untuk mengganggu daripada pemikiran kita. Dan menjaga pandangan ini bukan hanya daripada aurat manusia ataupun daripada maksiat dan sebagainya, akan tetapi daripada juga memandang rendah kepada orang lain, memandang hina kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah terlampau biasa menilai orang, sekali pandang je kita dah macam-macam komen yang ada dalam fikiran kita. Jadi ahsan kita kurang daripada melihat dan memandang. Kita tengok rumah kita komen, kita tengok kereta kita komen, kita tengok apa-apa yang ada di sekeliling kita, semua benda kita nak komen. Maka ahsan kita kurangkan daripada melihat perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, pelihara adab-adab ini ketika duduk. Apabila anda duduk, hendaklah menjaga auratmu dan duduk berhadapan dengan kiblat. Dan duduk berhadapan dengan kiblat dalam keadaan khusyuk dan tenang. Jangan banyak gelisah dan bergerak dan bangun dari tempat dudukmu. Awas jangan terlampau banyak bergaru, meluruskan kaki, sendawa dan menguap di hadapan orang. Jika terpaksa menguap, letak segera tangan kananmu di atas mulutmu. Jangan banyak ketawa kerana ketawa itu mematikan hati. Kalau boleh, jadikanlah ketawamu itu dengan hanya tersenyum sahaja. Jangan bangun dari majlismu melainkan anda membaca doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau, wahai Tuhanku, dengan segala kepujianmu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan engkau. Aku memohon ampunmu dan aku bertaubat kepadamu. Sebab ada berita yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang mengucapkan seperti itu akan diampunkan dosanya yang berlaku dalam majlis itu. Subhanallah. Dalam agama Islam ni macam-macam adab yang diajarkan. Adab berjalan, adab bercakap, hatta adab duduk pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita melihat orang yang beriman dengan orang yang bukan beriman, orang Islam dengan orang yang bukan Islam, ada perbezaan di antara mereka. Bukan hanya mereka ini diketahui melalui luarannya sahaja, iaitu orang Islam nampak melalui pakaiannya sahaja. Akan tetapi akhlaknya tidak ada beza dengan orang yang bukan Islam. Tapi orang yang benar-benar beriman itu, apabila kita lihat kepada mereka, akan ternampak akan akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perkara yang penting untuk kita jaga
seperti yang disebutkan oleh Imam Haddad adalah untuk menjaga aurat ketika duduk. Terutamanya kalau kita pakai kain. Kalau kita pakai kain, kita jaga adab. Jangan sampai bila kita duduk, kadang-kadang kita tak perasan sehingga ternampak daripada aurah. Sebab itu dianjurkan untuk kita pakai seluar di dalam kain. Sehingga disebutkan dalam riwayat, ada yang menyebutkan bahawa mereka-mereka yang ihtiyatan, iaitu menjaga daripada aurat, sehingga memakai seluar di dalam kain, iaitu dimohon istighfar oleh para malaikat. Nah, itu daripada sudut berjaga-jaga dalam aurah. Yang ini mengambil precaution agar supaya aurat itu tidak terdedah. Dan walaupun kita dah jaga akan aurat, pakai dengan pakaian yang sempurna dan sempurna dalam menutupi aurat kita, juga kita duduk dalam keadaan yang beradab. Yang ini tak adalah kita duduk depan orang itu walaupun kita dah pakai pakaian yang sempurna, tutup aurat dengan sempurna, tapi kita duduk ikut suka hati. Duduk terkangkang ke, ataupun duduk melunjur kaki ke. Ini duduk pun dijaga adabnya. Jangan lunjurkan kaki di hadapan orang lain, terutamanya orang-orang alim, terutamanya orang-orang yang lebih berumur daripada kita. Dan jangan melunjur kaki kita ke arah kiblat. Jangan melunjur kaki kita ke arah kiblat. Khususnya bila kita beribadah ataupun berzikir dan sebagainya, ataupun sedang membaca Al-Quran, kerana ianya lebih sopan dan lebih beradab. Kemudian disebutkan jangan terlampau banyak bergerak ataupun bergaru. Jangan banyak bergerak ataupun bergaru. Kadang-kadang hanya sebab seekor lalat, 10 sekali sekejap kita duduk. Yang ini seakan-akan tak ada ketenangan. Ini kita sibuk dengan lalat tu. Mungkin sekali dua kita kibas, tapi kalau lalat tu masih berada di situ, khalas, khali, biarkan. Allahu Akbar. Dan kalau kita dah biasa untuk mengawal diri kita ini, untuk tidak menghalau daripada lalat, tidak terganggu dengan binatang-binatang kecil seperti itu di luar sembahyang, maka insya-Allah di dalam sembahyang kita akan mampu untuk mengawal diri kita. Sebab apa? Perkara yang kita dah biasa lakukan di luar solat juga kadang-kadang akan terbiasa di dalam solat. Jadi kalau kita tak boleh nak tahan diri kita ni daripada perkara-perkara seperti binatang-binatang yang kecil, lalat, nyamuk dan sebagainya di luar solat, maka hatta dalam solat pun kita akan tak dapat nak kawal diri. La ilaha illallah. Dan antara cerita yang famous tentang Sayyidina Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, imam kepada mazhab imam kepada mazhab Malikiyah. Satu hari Imam Malik sedang meriwayatkan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba anak muridnya melihat Imam Malik ini berada dalam keadaan berpeluh dan seakan-akan berubah keadaan wajahnya. Akan tetapi beliau tidak memberhentikan daripada periwayatan hadis, bahkan meneruskan daripada periwayatan hadis. Dibaca hadis itu sehingga habis. Kemudian di penghujung majlis itu, apabila selesai daripada bacaan hadis tersebut, maka disebutkan kepada anak murid yang berada di sekelilingnya, wahai fulan, yang ini cuba kamu tengok apa yang ada di antara baju dan badanku di bahagian belakang. Maka apabila dilihat, nampak seekor kalajengking yang sudah menyengat kepada Imam Malik itu sebanyak 17 sengatan. Maka anak muridnya terperanjat, wahai Imam, kenapa kamu tak sebutkan daripada awal tadi, daripada sengatan yang pertama? Maka dikata, aku tak nak memutuskan daripada periwayatan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini apabila aku membaca daripada hadis Rasulullah, aku tak nak memotong daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adabnya bersama hadis Rasulullah. Apatah lagi adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan perkara-perkara yang remeh, yang kecil itu, kita mudah hilang tumpuan hanya kerana perkara-perkara yang kecil. Maka antara adab kita berada di hadapan orang pun adalah kurang untuk bergerak ataupun cuba mengawal diri kita. Antaranya daripada banyak bergaru ataupun meluruskan kaki ataupun sedawa dengan kuat. Kalaupun terpaksa sedawa, kita cuba kawal. Yang ini kalau boleh menurunkan daripada bunyi sedawa itu, kita cuba kontrol. Dan kalaupun terlepas bunyi sedawa tersebut, kita cakap wala afu, yang ini minta maaf sebagai satu tanda
ketelanjuran ataupun menunjukkan akan adab daripada perkara-perkara tersebut. Begitu juga contohnya kalau kita terpaksa untuk nak mengeluarkan sesuatu daripada hidung ataupun daripada mulut, kita tutupkan daripada hidung ataupun mulut tersebut, merupakan adab di hadapan orang. Begitu juga kalau kita mungkin nak bersin ataupun kita nak menguap di hadapan orang, kita cuba kawal. Sebaik-baiknya kita cuba kawal, jangan terlampau kuat bersinnya, dan cuba juga kawal jangan sampai bersin itu yakni tersebar ke semua orang, terutamanya sekarang ni tengah Covid dan sebagainya. Ahsan kita jaga daripada adab-adab tersebut. Kalau kita menguap, kita tutup mulut kita itu dengan belakang tangan kita dan sebagainya. Kerana tapak tangan tu kadang-kadang kita perlu untuk nak salam kepada orang lain. Jadi bila kita tutup mulut, kita tutup mulut dengan bahagian belakang tangan. Allahu Akbar. Naam. Dan kita kurangkan ketawa di hadapan orang. Bukan hanya ketawa di hadapan orang lah. Maksudnya kita jangan banyak ketawa, kerana ketawa itu mematikan hati. Kalau boleh, jadikanlah ketawamu itu dengan hanya tersenyum. Kerana itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat gembira, maka akan terlihat daripada gigi belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan falyadhaku qalilan walyabku katsira. Yani ketawalah dengan ketawa yang sedikit, yani kurangkan ketawa dan banyakkan menangis. Dan walladhi huwa adhaka wa abka. Allah Subhanahu wa taala lah yang mendatangkan kegembiraan sehingga seorang itu tersenyum dan ataupun ketawa, dan juga Allah juga yang mendatangkan kesedihan sehingga seorang itu menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan kurang ketawa dan banyak menangis. Orang yang banyak bersukaria ataupun banyak ketawa merupakan salah satu tanda alamah dia tidak mempunyai ilmu tentang hari akhirat, tidak menyedari tentang betapa bahaya dahsyatnya keadaan yang akan berlaku di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana orang yang benar-benar tahu keadaan yang berlaku di negeri akhirat, maka dia akan kurang ketawa, dia akan banyak berjaga-jaga tentang apa yang dilakukan di atas muka bumi. Yakni dia tidak akan selalu berfoya-foya, tidak akan selalu yakni berada dalam keadaan terlalu gembira. Disebutkan dalam hadis, orang yang merasa aman di dunia ini, tidak teringat akan Allah, tak takut akan apa yang akan berlaku di hari akhirat, maka dia tidak akan rasa aman di akhirat. Orang yang aman di dunia tak akan rasa aman di akhirat. Orang yang rasa aman di dunia ataupun orang yang tak rasa aman di dunia, maka dia akan rasa aman di akhirat. La ilaha illallah. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia tengah duduk bersama isterinya, tiba-tiba dia menangis. Kemudian isterinya tanya, "Ma yubkikum, apa yang membuatkan kamu menangis?" Dia kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setiap daripada kamu, wa in minkum illa wariduha, setiap daripada kamu itu pasti akan melintasi daripada titian sirat. Kana ala rabbika wa'dan maf'ula." Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui sama ada dia akan berjaya untuk melintasi daripada titian sirat ataupun tidak. Maka disebabkan itu dia menangis. Walaupun dia berada dalam keadaan happy bersama ahli keluarganya, tapi perkara-perkara yang akhirat itu membuatkan dia menangis. Sentiasa merasa tidak selamat, sentiasa berasa perlu untuk berjaga-jaga. Yakni apabila kita tahu akan hakikat di akhirat, kita akan diperhitungkan, kita akan berdiri di hadapan Allah, kita akan melintasi daripada titian sirat, yang mana titian sirat itu panjangnya sejauh 3,000 tahun perjalanan dan sebagainya. Maka kita akan lebih berjaga-jaga, sentiasa bertaubat, tidak mudah lalai, tidak mudah bermaksiat, dan sentiasa memikirkan apa yang akan berlaku kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita di negeri akhirat. Sehingga sering diingatkan oleh ayat Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allahu Akbar. Sebagai contoh, macam kita sewaktu kita berada dalam PKP, nak keluar rumah takut COVID-nya, takut
kena tahan polisnya, takut ada roadblocknya dan sebagainya. Kalau nak pergi mana-mana, kita pastikan kita ada surat daripada balai polis. Sebab apa? Sebab kita risau perkara-perkara yang buruk akan berlaku. Begitu juga keadaan negeri akhirat. Kalau kita tahu tentang hakikat apa yang akan berlaku di negeri akhirat, maka kita akan lebih berjaga-jaga sewaktu hidup di dunia. Dalam hadis disebutkan, man aminani fid dunya khiftuhu fil akhirah. Barang siapa yang merasa aman daripada aku di dunia, maka aku akan menakutkannya di akhirat. Dan barang siapa yang takut akan aku di dunia, maka aku akan mengamankan dia di akhirat kelak. Naam. La ilaha illallah. Dan kemudian disebutkan di sini adab ketika bangun daripada duduk. Dan antara adab sewaktu duduk dan bangun daripada duduk itu adalah Nabi akan baca bismillah. Nak duduk, Nabi baca bismillah. Nak bangun daripada duduk juga Nabi akan baca bismillah. Dan antara doa ataupun zikir yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun daripada duduk adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang lebih dikenali oleh kita ni sebagai tasbih kafarah ataupun kifarah, kafaratul majlis. Yang mana disebutkan barang siapa yang membaca doa ini di akhir majlis yang dia duduk, di penghujung duduknya ataupun majlisnya, maka akan diampunkan segala apa yang dibicarakan sewaktu berada dalam majlis ataupun duduknya tadi. Adapun mereka-mereka yang baca zikir ini sewaktu habis majlis zikir, maka akan diberikan cop sebagai simbol penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pahalanya itu akan disimpan sehingga hari kiamat. Kalau duduk majlis lalai, akan diampunkan dosanya. Kalau duduk majlis zikir atau majlis ilmu, seakan-akan diberikan cop mohor sebagai satu tanda diterima apa yang dilakukan sepanjang majlis ataupun duduknya tadi. La ilaha illallah. Maka ini adab-adab yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad tentang adab menjaga daripada mulut, daripada kaki dan juga ketika duduk. Dan insya-Allah selepas ini akan disebutkan tentang adab tidur oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Disebutkan dalam pepatah, in aradta salamah ta'addab. Jikalau kamu ingin menyelamatkan diri kamu daripada kehancuran, maka jagalah adab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengajarkan aku adab, dan Allah telah menyempurnakan didikan adab itu kepada diriku sallallahu alaihi wasallam. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk sempurna dalam mengikuti adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan sempurna pengikutan kita kepada Rasulullah, kepada adabnya Rasulullah, kalau kita tidak mempunyai ilmu tentang adabnya Rasulullah. Maka berusahalah untuk mempelajari dan menambah baik akan ilmu kita terhadap adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk menjaga dan mengikuti dan sempurna dalam mengikuti adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Naam, perbahasan kita ni dalam kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, karangan Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, muka surat 87. Naam, perihal kenabian. Allah Ta'ala alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.